Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baik, pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam subjek Geografi tingkatan 1. Kali ini kita akan masuk kepada bab 11, iaitu penduduk dan pertempatan di Asia Tenggara. Jadi dalam bab 10 kita telah melihat bentuk muka bumi, saliran, kita berkenalan dengan negara-negara Asia Tenggara. Sekarang kita akan melihat pula tentang penduduk dan pertempatan di Asia Tenggara. Jadi sebelum kita meneruskan pembelajaran, mari kita lihat standard pembelajaran, di mana pada akhir sesi pembelajaran dan pengajaran ini pelajar boleh menjelaskan dengan contoh taburan penduduk di Asia Tenggara. Okey. Dan yang kedua, pelajar boleh mengetahui fungsi pertempatan bandar utama di Asia Tenggara. Dia ada dua sahaja. InsyaAllah simple dan mudah untuk pelajar faham dan ingat. Okey, jadi sedikit pendahuluan. Asia Tenggara meliputi kawasan seluas 4,506,600 km persegi. Ini tak perlu hafal lah agak-agak lebih kurang seluas 4,500,000 lah, lebih kurang begitu. Dan terletak di benua terbesar, iaitu benua Asia lah kan, benua terbesar. Berapakah bilangan penduduk di Asia Tenggara? Soalan dia Nanti kita akan lihatlah kalau ada dalam tajuk ini. Di manakah kawasan yang menjadi pertempatan utama penduduknya? Okey, jadi mungkin kita boleh menjawab soalan-soalan ini dalam sesi pembelajaran kita Jadi cuba lihat di sini, kita akan melihat taburan penduduk di Asia Tenggara, dan nombor 2 kita akan melihat fungsi pertempatan bandar utama. Jadi tanpa membuang masa, mari kita teruskan. Kalau kita lihat di sini di muka surat 121, kita ada Jakarta, Indonesia. Ini bandar utama Bandar utama bersamaan juga dengan ibu negara kepada negara-negara di Asia Tenggara Kemudian kita ada Bangkok, Thailand, Manila, Filipina, Kuala Lumpur, Malaysia, dan juga Singapura. Alright. Mari kita teruskan kepada 11.1. Inilah dia taburan penduduk di Asia. Okey. Taburan penduduk merujuk kepada kita dah belajarkan hari tu, sebaran penduduk di suatu kawasan Jadi taburan penduduk di Asia Tenggara adalah berbeza-beza mengikut kawasan. Okey, jadi peta 11.1 menunjukkan taburan penduduk di Asia Tenggara. Okey, ada lagi glosari di sini. Mari kita lihat jumlah orang, populasi populasi ialah jumlah orang yang mendiami sesuatu tempat. Okey. Jumlah orang yang mendiami sesuatu tempat sama ada tempat itu adalah negara, negeri ataupun daerah. Jadi itu adalah populasi. Okey, jadi kita lihat dalam peta ini ada peta taburan penduduk di Asia Tenggara. Okey. Cuba kita lihat yang warna merah adalah padat. Okey, kemudian kalau kita perasan yang warna merah ini adalah kebanyakannya di ibu negara Macam ini di Bangkok, Hanoi, okey, kemudian Jakarta, kemudian di Manila, Kuala Lumpur, Singapura. Okey. Baik, kemudian kita ada sederhana. Okey, sederhana di pinggir-pinggir bandar, dan kita ada jarang. Okey. Di Malaysia kebanyakannya yang jarang di kawasan-kawasan tengah kawasan-kawasan tengah ni, pedalaman. Kawasan-kawasan tengah. Okey. Jadi mari kita teruskan kepada fakta seterusnya, di mana
penduduk di Asia Tenggara dianggarkan melebihi 640 juta orang. Sehingga ini adalah data sehingga Jun 2016. Jadi angka tersebut bersamaan dengan 8.62% daripada keseluruhan populasi penduduk dunia. Jadi seluruh dunia penduduk di Asia Tenggara adalah dalam 8.62%. Jadi kita lihat ada Raja 11.1 menunjukkan anggaran jumlah penduduk negara-negara di Asia Tenggara pada Jun 2016. Okey, jadi mari kita lihat di Malaysia lebih kurang kita ada dalam 30 juta 30 juta 791,098 orang. Okey, Indonesia. Indonesia sangat-sangat banyak sehingga 260 juta. Berapa kali ganda daripada negara kita. Okey, 260 juta 834,826 orang. Filipina juga mencecah ratusan juta iaitu 102 juta 395,857 penduduk. Manakala di Vietnam, Vietnam juga lebih ramai daripada Malaysia. 3 kali ganda dalam 94 juta 528,565. Kita lihat Thailand. Thailand 2 kali ganda iaitu 68 juta. Kini kita 2 kali ganda tu maksud cikgu daripada Malaysia. Kita buat rujukan dia daripada Malaysia lah negara kita. Okey, 68 juta 164,000 dan 86 orang. Okey, seterusnya di Myanmar. Myanmar juga ramai iaitu 54 juta 407,086 orang. Kemudian di Kemboja, ini Kemboja ini yang kurang daripada Malaysia maknanya kita 30 juta, dia hanya separuh daripada penduduk kita. Dia hanya ada 500 juta 850,684 penduduk. Di Laos hanya ada 6 juta 929,312 orang. Okey. Dan Singapura kita ada 5,705,230 orang. Timur Leste kita ada 1 juta, ada 1 juta 213,000 orang 743 orang. Okey. Cikgu ulang lah 1,213,000 743 orang. Timur Leste 1 juta lebih lah. Kalau awak lihat peta Timur Leste tu kecil, sangat kecil. Kemudian Brunei Darussalam. Brunei lagi kecil. Brunei pun kecil dan penduduknya tidak mencecah setengah juta pun Tidak sampai 500,000 dalam tahun Jun 2016 hanya ada 428,408 orang. Jadi Brunei adalah yang paling sedikit. Okey, kalau cikgu boleh tuliskan di sini, Brunei paling sedikit. Okey. Yang paling banyak mana? Okey, di Asia Tenggara yang paling banyak. Okey, kita ada Indonesia. Ini paling banyak. Paling ramai lah. Alah, paling banyak pula. Paling ramai. Okey, paling ramai penduduk. Baik. Mari kita teruskan kepada taburan penduduk di Asia Tenggara terbahagi kepada 3. Sama juga dekat Malaysia hari tu yang kita kaji, kita ada padat, sederhana dan jarang. Jadi mari kita lihat padat, ibu negara dan bandar utama. Biasanya padat ni adalah di ibu negara dan bandar utama.
Kemudian sungai sebagai jalan perhubungan. Okey, kawasan padat ni ada sungai sebagai jalan perhubungan. Kemudian adalah kawasan-kawasan delta dan lembah yang subur, ini pun padat. Kemudian adalah dataran pantai untuk perikanan, juga padat. Jadi kita boleh berikan contoh pantai barat semenanjung Malaysia, kawasan yang padat. Kemudian ada Pulau Jawa Indonesia dan Bangkok Thailand. Ini adalah kawasan-kawasan yang padat. Okey. Okey, padat. Baik, kita teruskan kepada yang sederhana. Okey, untuk kawasan sederhana, saya tukar pen. Untuk kawasan sederhana, biasanya kawasan ini adalah kawasan pinggir bandar ataupun dia merupakan bandar baru. Seterusnya dia juga ada kawasan pertanian. Jadi kawasan pertanian ni dia boleh jadi kawasan padat dan boleh jadi sederhana padat juga. Jadi sebagai contohnya pantai timur semenanjung Malaysia. Pantai timur ni macam Kelantan, Terengganu. Kemudian ada pantai barat Indonesia, pantai Arakan Yoma Myanmar dan pinggir sungai Mekong Vietnam. Ini adalah contoh-contoh untuk kawasan sederhana padat. Seterusnya kawasan yang jarang. Okey, kawasan yang jarang. Okey, kita lihat ini biasanya kawasan pedalaman. Okey, dia mempunyai perhubungan tapi terhad. Kemudian biasanya kawasan pergunungan dan banjaran. Memang orang tak buat rumah sangat dekat sini. Kurang penduduk kerana sukar untuk membina pertempatan, sukar untuk ada kemudahan. Dan kawasan biasanya ada kawasan yang jarang ni biasanya adalah kawasan berpaya, berhutan tebal. Okey, jadi kita bagi contoh kawasan pedalaman Sarawak kalau di Malaysia. Sama juga di pedalaman Sabah juga. Kemudian kawasan Paya Sumatera Timur Indonesia dan kawasan Banjaran Annam Vietnam. Ini contoh untuk yang jarang. Okey. Baik. Kita teruskan. Kita teruskan kepada 11.2. Mari kita lihat pula kepada fungsi-fungsi pertempatan bandar. Okey, utama di Asia Tenggara. Alright. Sekarang kita masuk kepada fungsi-fungsi pertempatan pertempatan bandar Okey, baik, bandar-bandar utama di Asia Tenggara. Okey, kita senang kita nak tahu kita punya bandar lah. Bandar ni maksudnya ibu negara kita Kuala Lumpur. Ni semua ibu negara Jakarta, Manila, Bangkok dan Singapura. Singapura dia tak adalah ibu negeri dia. Dia memang Singapura dan Singapura sajalah. Macam Malaysia kita ada Kuala Lumpur, Indonesia Jakarta, Filipina Manila, Bangkok, Thailand. Okey, ibu negara dan pusat pentadbiran. Kita tahu ni semua adalah ibu negara dan pusat pentadbiran. Jadi kebanyakannya bandar utama di Asia Tenggara, bandar utama ni adalah ibu negara dan dia berfungsi sebagai pusat pentadbiran. Pentadbiran kerajaan lah. Jadi contohnya boleh berikan contoh Jakarta Indonesia, Bangkok Thailand, Manila Filipina. Pilih satulah, ingat satu pun tak apa. Kalau dia kata senaraikan bandar utama Asia Tenggara, mungkin dia minta 3, awak boleh pilih lah ni. Jakarta Indonesia, Bangkok Thailand, Manila Filipina. Nak senang ambil Kuala Lumpur Malaysia. Senang salah satunya Mari kita lihat pusat perdagangan pula. Sebagai fungsi sebagai pusat perdagangan. Terdapat pusat perniagaan, gedung membeli belah, shopping kompleks lah dan aktiviti import dan ekspor di bandar utama. Jadi bagi contoh Bandung dan Surabaya di Indonesia, Johor Bahru di Malaysia. Johor tu di Malaysia dan juga di Orchard Road di Singapura. Okey, boleh beri contoh. Itu 2 Cikgu nomborkanlah Kita ada yang pertama. Cikgu nomborkan. Kita ada yang pertama ibu negara dan pusat pentadbiran. Fungsi yang pertama. Yang kedua sebagai pusat perdagangan. Okey, kita tengok ada lagi tak fungsi lain? Ada Okey, yang ketiga mana dah kita punya slide?
Alright. Yang ketiga kita ada pusat pelancongan. Okey, pusat pelancongan. Jadi bandar utama di Asia Tenggara juga menjadi daya tarikan pelancong. Okey, pelancong datang setiap tahun untuk melawat dan menikmati panorama bandar setiap negara di Asia Tenggara. Jadi sebagai contoh Kuala Lumpur juga menjadi pusat pelancongan di mana tempat-tempat yang biasa dilawati adalah macam Putrajaya, KLCC, KL Tower. Okey. Kemudian kita pergi juga ada Jakarta Indonesia, Bangkok Thailand. Biasanya pelancong akan datang melihat bangunan-bangunan yang unik. Okey, itu kalau kita fungsi pelancong datang ke bandar-bandar utama. Ini adalah yang ketiga. Okey, fungsi yang keempat adalah sebagai pusat perindustrian. Okey, mari kita lihat. Cik guna pen hijau. Okey, pusat perindustrian dia merupakan sektor sekunder. Sekunder ni kita ada 3 kan sektor ekonomi. Sektor prima tu macam pertanian. Perindustrian ni sektor sekunder yang kedua. Okey, sektor yang ketiga adalah sektor tertier iaitu perkhidmatan. Okey, kalau masih ingat lagi lah. Baik. Yang penting dalam pembangunan ekonomi negara jadi perindustrian ni biasanya industri ni adalah apa? Kilang lah. Kilang pembuatan Bandar utama merupakan pusat perindustrian bagi setiap negara di Asia Tenggara. Sebagai contoh, Manila, Filipina terkenal dengan industri pemasangan kenderaan bermotor. Okey, besi keluli. Bangkok pula terkenal dengan industri elektrik dan elektronik. Serta industri makanan. Okey? Itu contoh. Baik. Kemudian kita ada yang kelima. Fungsi yang kelima ialah sebagai pusat perhubungan dan pengangkutan. Okay, cikgu tukar kepada warna oranye lah. Pusat perhubungan dan pengangkutan. Okey, biasanya bandar-bandar utama, bandar besar, ibu negara, dia mempunyai pusat perhubungan dan pengangkutan yang baik. Okey. Okey. Sebagai contoh, pusat perhubungan yang terdapat di bandar utama ialah ni contoh, boleh beri contoh lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, ini di Jakarta, Indonesia. Kemudian kita ada kalau di Malaysia lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Kemudian bandar utama di Asia Tenggara juga mempunyai rangkaian internet. Rangkaian internet telekomunikasi yang lengkap. Okey? Itu dipanggil perhubungan lah. Baik. Jadi ada 5. Okey, ada 5 fungsi-fungsi bandar utama, iaitu ibu negara dan pusat pentadbiran, pusat perdagangan, pusat pelancongan, perindustrian, dan pusat perhubungan dan pengangkutan. Okey, mari kita pergi kepada 5 bandar utama. 5 bandar utama di Asia Tenggara. Kita tahu tadi 5 fungsi bandar utama. Sekarang kita berkenalan dengan bandar-bandar utama di Asia Tenggara Jadi sebenarnya tadi dalam peta ni dalam peta ni adalah menunjukkan 5 pertempatan bandar utama di Asia Tenggara serta contoh penduduk dan fungsinya Jadi pertempatan bandar utama ini mempunyai penduduk yang padat. Cikgu dah kata bandar utama ni ialah biasanya dia ibu negara. Dia mesti padat sebab dia menjadi tumpuan kawasan kerana dia mempunyai 5 fungsi yang telah kita kenal pasti tadi. Jadi dengan fungsi-fungsi itu dia menjadi tumpuan penduduk. Baik, kita berkenalan dengan yang pertama iaitu Jakarta, Indonesia. Kalau kita lihat di Jakarta, Indonesia sahaja dalam tahun 2016 jumlah penduduknya ialah 10.4 juta. Jadi terletak di muara sungai Ciliwung, Pulau Jawa. Dan pusat kegiatan ekonomi, pusat pendidikan, perdagangan, dan merupakan bandar metropolitan terbesar di Indonesia.
Tapi cikgu dengar ibu negara Indonesia telah dialihkan tempat, dah bertukar, bukan lagi Jakarta. Jadi untuk awak nak mengetahui, silalah awak Google, cari. Betul tak info itu? Okey. Yang kedua, bandar utama yang kedua yang kita ingin berkenalan ialah Bangkok, Thailand, di mana jumlah penduduknya adalah 9.44 juta orang, terletak di sebelah timur tebing Menam Chao Phraya, merupakan ibu negara Thailand, pusat kegiatan ekonomi Thailand, berfungsi sebagai sebuah pelabuhan, terkenal dengan jolokan Venice Timur. Jadi Bangkok, Thailand ni ibu negara ni, tapi dia berfungsi sebagai sebuah pelabuhan yang terkenal, dikenal sebagai Venice Timur. Kerana terdapatnya Menam Chao Phraya. Okey. Kita terus kepada yang ketiga, iaitu Kuala Lumpur. Ni adalah ibu negara kita, Malaysia. Jumlah penduduknya 1.76 juta orang. Jadi jika kita mengatakan bahawa Kuala Lumpur terlalu padat, terlalu ramai orang, terlalu sesak, jam dan sebagainya, mari lihat betapa jumlah penduduk di Kuala Lumpur hanyalah sedikit dibandingkan dengan di Bangkok sebanyak 9.44 juta orang, dan apatah lagi di Jakarta 10.4 juta orang. 10 kali ganda daripada negara kita. Jadi Kuala Lumpur terletak di pertemuan Sungai Kelang dengan Sungai Gombak, merupakan ibu negara Malaysia, pusat perindustrian, perdagangan, pusat pendidikan. Kenapa tak jadi pusat pentadbiran? Kerana pusat pentadbiran kita telah dialihkan ke Putrajaya. Jadi bandar merupakan bandar metropolitan terbesar di Malaysia. Metropolitan ni maksudnya bandar yang, apa maksud metropolitan ni? Bandar yang terdiri daripada bandar raya dan kawasan pinggir bandar. Ini panggil metropolitan. Kalau kosmopolitan terdiri daripada orang atau unsur-unsur dari seluruh dunia, bersifat sejagat. Okey. Ni kita ada glosari di sini. Cikgu fokus balik Metropolitan ini terdiri daripada bandar raya, dan kawasan pinggir bandar. Kalau ini metropolitan. Kalau kosmopolitan terdiri daripada orang atau unsur-unsur dari seluruh dunia bersifat sejagat. Itu kosmopolitan. Baik, kita tengok yang seterusnya, yang ketiga. Yang keempat Tadi kita ada Jakarta, Indonesia, Bangkok, Thailand. Kemudian kita ada Kuala Lumpur, Malaysia. Yang keempat kita ada Singapura. Ini pun adalah bandar utama Jumlah penduduknya adalah, ini keseluruhan Singapura 5.7 juta. 5.7 juta Singapura, dan terletak di selatan semenanjung Malaysia, dipisahkan oleh Selat Teberau sahaja. Sebelah Teberau yang sempit tu sahaja. Jadi merupakan pusat kewangan, perdagangan antarabangsa, antara pelabuhan terpenting di dunia juga di Singapura, dan bandaraya metropolitan. Jangan pandang kecil Singapura ni peranannya juga sangat besar. Dan yang kelima ialah Manila, Filipina. Jumlah penduduknya adalah 13.1 juta orang, lagi padat daripada di Jakarta. Ibu negaranya merupakan ibu negara Filipina, terletak di timur Teluk Manila, di Pulau Luzon. Pulau Luzon. Pusat kegiatan ekonomi utama Filipina dan merupakan bandaraya kosmopolitan. Ini kosmopolitan iaitu terdiri daripada orang atau unsur-unsur dari seluruh dunia bersifat sejagat. Itulah dia kosmopolitan. Baik. Seterusnya, maknanya kalau dah nampak imbas kembali ni, kita dah berada di muka surat terakhir. Kita dah habis. Kan cikgu dah kata tadi, bab 11 ni adalah antara bab yang ringkas sahaja.
bab yang senang lah sepatutnya pelajar boleh faham dan boleh ingat ya. Cuma dia melibatkan Asia Tenggara, jadi pelajar perlu menghayati dulu negara-negara Asia Tenggara. Kemudian kalau boleh lukislah peta Asia Tenggara, labelkan negara-negara itu supaya pelajar boleh menghayati kedudukannya, besar kecilnya, kemudian jumlah penduduknya. Okey. Jadi imbas kembali, tengok balik tadi apa yang kita belajar. Kita belajar tentang taburan penduduk di Asia Tenggara. Kita ada padat, sederhana dan jarang. Kemudian kita juga melihat tadi tentang jumlah penduduk Asia Tenggara. Okey. Dan kita juga tadi melihat fungsi-fungsi bandar. Kita ada 5. Situ sebagai ibu negara dan pentadbiran, pusat perdagangan dan perniagaan, pusat perindustrian, pusat pelancongan, pusat perhubungan dan pengangkutan. Okey. Dan apa lagi? Itu sahaja ya. Jadi pelajar mungkin boleh melihat ada info. Okey, bolehlah kita bincangkan info ya. Kira-kira 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Jadi untuk mengurangkan kepadatan penduduk di Pulau Jawa ni, yang lebih daripada separuh penduduk Indonesia, maka kerajaan terpaksa menjalankan program transmigrasi bagi memindahkan penduduk ke pulau-pulau lain. Siap ada transmigrasi untuk mengelakkan kepadatan penduduk, kesesakan. Dan ada juga ini bijak IT, awak boleh baca. Okey, tak ada apalah. Jadi cikgu harap daripada perkongsian ini pelajar boleh menyiapkan nota dan menjawab semua soalan-soalan latihan dalam modul. Semoga bermanfaat kepada semua pelajar. Selamat belajar, semoga maju jaya. Sekian, terima kasih.